Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan menceritakan mengenai Raja Fir'aun dan juga Nabi Musa. Untuk pengetahuan semua, Nabi Musa dilahirkan di Mesir ketika pemerintahan Raja Fir'aun yang sangat zalim. Raja Fir'aun telah memerintahkan kepada semua orang bawahannya supaya membunuh dan menyembelih bayi lelaki yang baru lahir kerana mempercayai satu ramalan daripada ahli nujum yang ahli nujum itu mengatakan bahawa akan ada seorang lelaki yang baru sahaja lahir yang akan dilahirkan yang akan menghancurkan pemerintahannya dan kerajaannya. Okay, kisah ini telah diceritakan di dalam surah Al-Qasas ayat keempat yang bermaksud mereka menyembelih bayi-bayi lelaki dan membiarkan bayi perempuan. Kehamilan Nabi Musa telah dirahsiakan oleh Yukabat dan juga Imran. Sehinggalah Yukabat bersalin dan juga Imran terkejut apabila bersalinnya Yukabat, anak yang dilahirkan adalah lelaki. Jadi Yukabat dan juga Imran cuba untuk merahsiakan kelahiran Nabi Musa sehingga 3 bulan. Selepas 3 bulan, Allah telah mengilhamkan kepada Yukabat untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Asia mengarahkan dayang-dayangnya supaya mengambil peti besi itu dan juga membuka. Kan? Jadi Asia ni, dayang-dayang ni bukalah peti besi itu. Dan Asia terkejut bila ternampak bayi lelaki yang sangat comel, yang sangat cantik, yang sangat bersih. Kan? Jadi Asia pun menggendong bayi lelaki itu dan dibawa kepada Raja Fir'aun. Dan Asia tahu bahawa Raja Fir'aun ni mengarahkan supaya semua bayi lelaki dibunuh. Jadi Asia ni dengan menggunakan kuasa wanitanya, Asia telah menggoda Raja Fir'aun supaya membenarkan Asia ni membela bayi lelaki itu. Kan? Jadi Raja Fir'aun termakanlah godaan itu. Jadi Raja Fir'aun pun membenarkan Asia untuk membela bayi lelaki itu. Dan untuk pengetahuan semua, bayi lelaki itu diberi nama Musa oleh Asia, yang bermaksud pohon dan juga air. Dan juga Allah mengurniakan kesempurnaan fizikal dan juga rohani kepada Nabi Musa sebagai perisai kehidupan di dalam keluarga musuh agama. Jadi persengketaan antara Fir'aun dan juga Nabi Musa bermula apabila Nabi Musa cuba untuk meleraikan satu pergaduhan. Nabi Musa ni menggunakan hayunan tumbukan kepada Fakun, iaitu salah seorang yang bergaduh tadi. Kan, bila Nabi Musa ni menumbuk dan menyebabkan Fakun itu meninggal. Dan berita ini tersebarlah sehingga Raja Fir'aun mengetahui. Dan juga Raja Fir'aun telah mentitahkan supaya tutup semua pintu laluan Musa dan hadapkan Nabi Musa kepadaku. Jadi itulah kisah permulaannya. Maka bermulalah episod baru dalam kehidupan Nabi Musa daripada seorang anak kesayangan yang ditantang kepada seorang penjenayah yang diburu. Nabi Musa terpaksa menjadi pelarian keluar dari negara Mesir sambil berdoa kepada Allah seperti yang termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 21, yang maksud doa Nabi Musa ini, Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Dalam kesempatan bercakap secara langsung dengan Allah di Bukit Tursina, Allah memerintahkan Nabi Musa supaya berdakwah kepada Raja Fir'aun yang semakin sesat dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dengan bertemankan Harun, seorang sahabat yang petah berkata-kata dan pembakar semangat Nabi Musa, maka berdepanlah Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Bertanyalah Raja Fir'aun kepada Nabi Musa, siapakah Tuhan sekalian alam? Maka Nabi Musa menjawab, Allah ialah Tuhan langit dan bumi. Mendengar jawapan Nabi Musa, maka bertitahlah Raja Fir'aun kepada pembesarnya, sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu adalah seorang yang gila. Mujadalah Nabi Musa dengan Fir'aun langsung tidak mendatangkan kesedaran seperti yang diharapkan. Malah Fir'aun menjadi semakin takabur lalu bertitah, tunjukkan bukti-bukti kebenaran kata-katamu. Nabi Musa menerima cabaran itu, lalu melemparkan tongkatnya ke lantai, lalu menjelma seekor ular yang besar menghala ke arah Raja Fir'aun hingga terpaksa beliau melarikan diri dari singgasana. Situasi ini digambarkan dalam surah Asy-Syura ayat 32. Allah berfirman, artinya, maka Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya menjadi seekor ular. Setelah takutnya reda, Raja Fir'aun menyuruh Nabi Musa menunjukkan bukti yang lain. Nabi Musa menyeluk sakunya. Apabila keluarkan, bercahayalah tangannya hingga menyelau pandangan mata para hadirin. Raja Fir'aun tetap tidak berpuas hati. Dengan berketuakan Haman yang merupakan ahli sihirnya yang terbaik, satu pertandingan sihir akan dianjurkan di negeri Mesir. Seluruh ahli sihir diundang untuk menewaskan mukjizat Nabi Musa. Hari yang dinantikan telah pun tiba. Pertandingan dimulakan oleh ahli sihir Raja Fir'aun yang melemparkan tongkat dan tali mereka ke lantai, lalu menjelmalah ular-ular kecil menyarap di atas lantai. Nabi Musa mula cemas. Maka Allah menenteramkan hatinya dengan berfirman, jatuhilah tongkatmu wahai Musa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah ular yang besar daripada tongkat Nabi Musa itu.
dan menelan semua ular-ular yang kecil tersebut. Melihat mukjizat tersebut, maka berimanlah semua ahli-ahli sihir Raja Fir'aun. Raja Fir'aun makin menindas kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel, kerana mereka menerima dakwah Nabi Musa. Mereka mendesak Nabi Musa memohon pada Tuhan. Lalu berdoalah Nabi Musa, katanya, "Ya Allah, Engkau telah memberi Fir'aun dan kaumnya kemewahan hidup dan harta kekayaan, tetapi mereka menyesatkan manusia dari jalan yang Kau redai. Ya Tuhan kami, binasakanlah mereka, harta-harta mereka, dan kuncilah hati mereka. Mereka tidak akan menerima dan kembali ke jalan benar sebelum menerima siksaan-Mu." Apabila doa Nabi Musa diperkenankan, maka turunlah bala dari langit. Kerajaan Fir'aun dilanda krisis kewangan dan makanan. Setelah itu berlaku pula banjir besar, memusnahkan harta benda mereka. Belum pun tenang, suasana menular pula wabak penyakit, kutu-kutu dan kata-kata mengganggu ketenteraman dan kenikmatan hidup mereka. Tanpa segan silu lagi, mereka berjumpa Nabi Musa untuk memohon pertolongan. Apabila Nabi Musa memohon pertolongan Allah, keadaan pulih seperti sedia kala. Tetapi kesedaran mereka tidak lama, akhirnya mereka kembali kufur kepada Allah. Penderitaan yang dialami oleh kaum Bani Israel semakin teruk. Mereka memohon agar Nabi Musa bawa mereka keluar dari bumi Mesir. Atas persetujuan Nabi Musa, bertolaklah mereka ke Baitul Maqdis di Palestin. Mereka berjalan beramai-ramai, takut dikesan oleh tentera Raja Fir'aun. Menjelang fajar menyingsing, sampailah mereka di pesisiran Laut Merah. Bersuaralah sahabat Nabi Musa, iaitu Yusha bin Nun. Di belakang musuh yang mengejar, di depan laut terbentang. Bagaimana harus kita melepasinya? Nabi Musa menjawab, "Jangan khawatir, Allah akan membantu kita memberi jalan keluar dari cengkaman mereka." Dalam saat genting, tatkala Raja Fir'aun dan bala tentera semakin hampir, Allah berfirman, "Wahai Musa, pukullah tongkatmu." Dengan izin Allah, terbelahlah Laut Merah, lalu menyeberanglah mereka dengan selamat. Raja Fir'aun dan bala tenteranya menyangka laluan itu selamat untuk mereka. Dengan angkuhnya, Raja Fir'aun dan bala tenteranya menyeberangi lautan terbelah itu. Ketika berada di tengah-tengah, Allah kembalikan laut seperti sedia kala. Lalu lemaslah mereka di perut laut. Maka berakhirnya riwayat raja yang kononnya abadi, hidup tidak akan mati-mati lagi. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 39, Allah berfirman, maksudnya, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan setanding dengan kejahatannya. Daripada kisah tadi, kita dapat 5 pengajaran. Yang pertama, kekuasaan Allah tidak dapat ditandingi. Yang kedua, hanya Allah tempat memohon pertolongan. Yang ketiga, kehidupan manusia di bawah urusan takdir Allah. Yang keempat, iman adalah penyelamat manusia. Kelima adalah kesabaran itu kunci setiap perjuangan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.